kamera, sekiranya tidak ada masalah lah. Okay, jadi sekurang-kurangnya dalam program kita, dalam kelas kita ni, kita nampak muka. Jadi kalau tiba-tiba hilang muka tu, mungkin ada masalah lah. Okay, line ke apa kan. Kalau macam ni Ustaz hanya nampak muka Ilyas sedang mencibir lidah kat Ustaz, gambar profil dia tu. Lepas tu Ustaz nampak Iris ada macam muka hantu pakai spek mata buat peace 2. Lepas tu ada satu ni, Ustaz tak perasan siapa ni. Dia letak gambar beruang koala. Lepas tu Ilyas. Oh, yang tadi Muhaimin yang gambar tu. Yang Ilyas ni Ustaz tak nampak gambar apa. Alhamdulillah. Nampaknya Muhaimin dan Ikram duduk dalam pesawat yang sama dalam dasar laut. Muhaimin dengar tak Ustaz cakap ni? Dengar. Okey, Alhamdulillah. Okey, pastikan Muhaimin dengan Ikram jangan sampai ni pula. Kamu punya kapal tu bocor lah. Lemas dalam laut ni. Muhaimin pun dah tukar pesawat dah. Dah naik angkasa. Okey. Okey, Ustaz lalukan semua kalau boleh buka kamera. Jangan risau, ini macam kelas juga. Macam kelas kita biasa. Jadi kamu boleh buka kamera, buka mikrofon kalau ada apa-apa nak tanya. Kita bincang macam biasa. Macam dalam kelas. Okey, jadi untuk permulaannya, hari ini kelas kita hari ini, kita mulakan seperti biasa dengan membaca doa. Okey, jadi Ustaz nak minta hari ini Muhaimin baca doa. Silakan Muhaimin. Okey Muhaimin, boleh baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amin. Rabbi yassir, dia dengan ra. Rabbi yassir wala tu'assir ya karim. Nak buka? Okey. Okey nah. Jangan kacau Walid. Walid nak cakap dengan abang kakak. Okey. Jadi insya-Allah hari ini seperti yang Ustaz sebut, PDPR hari ini Ustaz nak fokus kepada sirah. Dan sirah ni Ustaz akan buat dalam bentuk yang agak panjang lah. Maksudnya panjang tu pengisian dia akan cerita banyak maklumat. Jadi nanti di hujung ni insya-Allah kita ada kuis. Okey, cuma sebelum daripada tu, disebabkan yang ada ni berapa orang ni, Ustaz harap yang ada ni, okey, Ustaz nak terangkan, kamu semua dah maklum kan, UPKK kita dah bertukar bentuk. Daripada UPKK bertulis, dia jadi MPK, dia jadi MP UPKK lah kiranya. Dia jadi modul penilaian UPKK. Apa maksud modul penilaian? Sebenarnya modul penilaian ni, bentuk ni sebenarnya dah pernah buat dulu. Dulu Ustaz pun ambil UPKK juga. Zaman Ustaz ambil UPKK macam ni lah bentuknya. Soalan tu, Ustazah yang pegang kertas soalan tu, dia yang baca soalan. Dia uji kamu dan dia rekod markah. Tu bentuk dia. Tapi sama macam lisan Al-Quran sepatutnya. Tapi apa yang berlaku, lisan Al-Quran tu, bentuk yang Ustaz selalu buat untuk lisan Al-Quran sebelum ini, kita terpaksa buat secara online atas talian. Itu sahaja beza dia sekarang. Maksudnya UPKK ni untuk 5 subjek bertulis. Sirah, Jawi. Apa lagi? Ulum syariah tu yang adab akidah dengan ibadah tu. Lagi kita ada apa tadi Ustaz sebut ni? Ada 2 lagi kan? Adab dengan Jawi, Sirah. Lupa pula time ni. Okay, 5 subjek yang sepatutnya kita ada kertas tu, semua tu Ustaz akan tanya secara lisan. Ustaz tanya kamu depan-depan, Ustaz pegang kertas soalan, Ustaz tanya. Ustaz nak tanya macam mana? Sama ada Ustaz tanya kamu guna cara online. Dan Ustaz nampak memang ada masalah besar kalau kita buat online ni. Sebabnya
Ada yang hari tu Ustaz buat ujian Quran berkali-kali nak hubungi, suara tak dengar, tak jelas. Jadi kemungkinan besar kita akan jumpa di sekolah. InsyaAllah bulan 11 ni kan semua dah naik sekolah kan? Betul tak? Okey. Jadi kita jumpa di sekolah. Ustaz akan bincang dengan guru besar untuk aturkan masa, sama ada waktu pagi ataupun Ustaz akan dapatkan keizinan daripada mak ayah, pelajar tahun 5 dan 6, mulai bulan 11 ni ada hari-hari dia yang kamu akan balik lewat sejam. Ustaz lewatkan sejam jadual kamu tu, kesambung 1 jam bersama dengan Ustaz untuk Ustaz mengajar sikit sampai 15 November. 15 November peperiksaan akan dijalankan. Maknanya kamu datang sekolah pagi, petang tu Ustaz akan ambil masa, Ustaz akan tetap lah mungkin 1 hari, dia dalam tempoh 2 minggu tu Ustaz kena habiskan ujian ini terhadap kamu 25 orang. Nanti Ustaz buat macam tu lah. Jadi 1 hingga 15 November Ustaz akan minta izin guru besar untuk tambah masa kamu akan balik lewat untuk Ustaz buat kelas tambahan. Ataupun sebenarnya PDPR lah. Cuma dia tak jadi di rumah, dia jadi di sekolah. Ustaz jumpa di sekolah. Kemudian selepas 15 hari bulan, Ustaz akan susun agihkan pelajar-pelajar ikut jadual. Siapa yang Ustaz letak nama di awal, orang tu lah yang Ustaz akan uji dulu. Ustaz akan uji di awal-awal supaya dia ni. Supaya dia boleh selesailah ujian tu. Itulah UPKK-nya. UPKK ni akan jadi sistem penilaian. Dan soalan dia akan ada macam-macam set dan kamu diberi amanah kalau Ustaz dah uji jangan bocorkan soalan. Walaupun kamu bocor pun soalan tu set dia banyak. Cuma Ustaz harap jangan bocorkan jugalah. Maknanya itu amanah kamu. Siapa yang dah diuji dia kena simpan maklumat tersebut. Okey, jadi secara umumnya kalau dah dibuat bentuk penilaian, adakah soalannya sama banyak macam kertas penulisan tu? Dia dah tak sama banyak. Soalan dia dah jadi tak banyak. Jadi kamu bukan menulis, kamu akan menjawab. Mungkin ada benda yang Ustaz akan suruh kamu tulis. Kamu tulis dan tunjuk pada Ustaz. Mungkin. Tu bergantung pada soalan tu nanti. Jadi contoh soalan Jawi kan. Mungkin ada benda yang kamu kena tulis atau kamu kena sebut huruf-huruf dia kalau nak mengeja. Mungkin Ustaz akan tanya, Ustaz eja depan kamu, kamu kena kata betul atau salah. Jadi kalau buat di sekolah pun kamu boleh bawa alat tulis. Ingat alat tulis tetap kena ada. Sama ada depan kamera kat rumah ataupun semasa datang ke sekolah untuk ujian ni kena ada alat tulis. Kertas pun kena ada. Jadi Ustaz harap benda ni daripada awal lah kamu dah faham suasana baru peperiksaan ni. Dan Ustaz diberi maklumat daripada taklimat UPKK ni. Soalan-soalan dia banyak kepada soalan-soalan yang melibatkan kefahaman. Jadi maksudnya buku nota padat tu masih lagi kamu kena pakai, kamu kena baca dan fahamkan. Apa-apa topik yang kamu rasa macam pening kepala nak faham, beritahu je Ustaz. Maksudnya beritahu dalam Telegram, sama ada Ustaz terangkan melalui Telegram ke. Contoh kamu cakap, Ustaz boleh tak terangkan sikit pasal ni? Apa maksud jizyah? Okey, contoh kamu baca sirah kan. Kamu tanya je dalam Telegram, Ustaz akan voice note, Ustaz akan bagi penerangan. Jadi kawan-kawan lain pun boleh dengar. Jadi kamu buat apa sahaja cara untuk kamu ulang kaji, mana-mana yang kamu rasa tak jelas, gunakan Telegram ni sepenuhnya. Kita berkomunikasi di Telegram kita tu, jangan malu-malu, jangan segan. Biar kita sama-sama belajar. Tu harapan Ustaz lah. Sebab masa tinggal sikit saja lagi ni. Lebih kurang 15, 25, lebih kurang 20 hari saja lagi untuk kita masuk kepada ujian UPKK secara penilaian. Modul penilaian. Jadi kira 20 hari lah lagi nak UPKK ni. Kalau ikutkan tarikh kita ni. 3 subjek kamu dah selesai diberi markah. Tinggal 5 subjek lagi yang akan menanti kamu 20 hari lagi. Jadi Ustaz harap semua buat yang terbaik. Ulang kaji betul-betul. Kelas-kelas kita Ustaz akan banyakkan kelas-kelas yang macam ni. Sehinggalah kita bertemu pada minggu hadapan di sekolah nanti. Okay. So sekarang ni, hari ni apa yang kita akan buat? Ustaz akan share tentang sirah. Okay, boleh tengok di skrin masing-masing. Ustaz nak sebutlah nama seorang-seorang ni. Iris, adakah anda bersama dengan Ustaz sekarang? Ya Ustaz. Okay, Iris boleh on kamera ke tak? Senyap deh. Sekejap. Okay. Tak apa, kalau kejap lagi on pun tak apa. Sebab kejap lagi Ustaz akan share skrin. Jadi, kamu boleh fokus pada skrin. Cuma Ustaz harapkan bila kamu on kamera, jadi Ustaz boleh perhatikan sama ada kamu nampak ke tak nampak kan. Okay.
Muhaimin, adakah kamu bersama dengan Ustaz sekarang? Ya Ustaz. Okey. Ilyas, Ya Ustaz. Amirul, Ya Ustaz. Irfan, Ya Ustaz. Fatihah, Ya Ustaz. Nasuha. Ya Ustaz. Okay, ada 2 orang ni yang Ustaz tak pasti siapa ni. Menggunakan akaun mak dia. Lin Azlin dengan Rozalina Wati Ishak. Siapa ya? Lin Azlin tu saya, Ariana. Okey, Ariana. Minta maaf Ustaz tak perasan. Okey. Yang satu lagi ni? Yang Rosalina Wati Fakif. Oh, Fakif. Okey, okey. Terima kasih. Minta maaf lah Ustaz tak perasan nama. Ya Allah, budak kecil seorang ni pun nak join juga. Okey. Okey, jadi kita sharekan bahan kita untuk hari ini. Sekejap ya. Adik yang kacau. Yang kacau. Tak nak kacau adik. Okey, sebentar ya. Okey. Kita akan cerita tentang satu benda daripada sirah. Sebab Ustaz dapat maklumat soalan tentang sirah Nabi ni akan keluar dalam UPKK. Dia mungkin akan uji kamu tentang keluarga Nabi. Dia mungkin juga akan uji tentang apa ni? Maklumat keluarga Nabi. Maklumat-maklumat tentang keluarga Nabi ni semua benda-benda yang kita kena ambil tahu. Okay, sekejap. Saya adjust sini. Okey, sekarang ni nampak tak? Oh, belum lagi. Dia belum keluar kat skrin kamu. Okey, nampak tak ada skrin, ada logo kat tengah-tengah dia? Nampak. Nampak tak? Okey, nampak. Okey, sekejap. Saya adjust lagi supaya senang saya nak tunjuk kat kamu. Okey, baik. Okey, so apa yang kita akan cerita hari ini? Hari ini kita akan cerita tentang insan paling popular. Insan paling popular di mana? Insan paling popular di muka bumi. Okay, agak-agak siapakah Fakif? Agak-agaknya siapa insan paling popular di muka bumi? Kamu rasalah. Fakif? Ke Fakif dah hilang? Fakif rasa siapa insan paling popular di muka bumi? Kalau Fakif sedang bercakap. Nabi Muhammad. Okey, itu pandangan Fakif. Insan paling popular di muka bumi itu Nabi Muhammad. Fatihah rasa siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Okey, tak apa. Kita tengok. Siapakah insan paling popular di muka bumi? Okey, insan paling popular di muka bumi adalah... Okey, sebelum kita jawab soalan tu, kita kena faham dulu popular itu apa. Okey, tadi kamu dah teka tu Nabi Muhammad. Tapi kita kena faham juga soalan tu bila kata popular tu, apakah yang dimaksudkan dengan popular? Ikram, popular tu apa? Terkenal. Terkenal. Okey, popular tu terkenal. Okey, kita cuba tengok. Ni Ustaz minta maaf ni, nama sekolah Ustaz lupa tukar pula. Bukan SK Rokan ni. Okey, jadi siapa agaknya orang yang popular dalam dunia sukan? Irfan, siapa yang kamu bagi kamulah kamu rasa dia popular dalam dunia sukan? Manusia. Manusia. Memanglah manusia Irfan. Mana ada kambing masuk sukan apa lompat tinggi kan. Siapa manusia yang kamu rasa popular dalam dunia sukan? Yang kamu sekarang lah dalam TV kita ni. Siapa agaknya? Atlet negara kita yang popular yang kamu tahu.
Lee Chong Wei. Lee Chong Wei kan, walaupun dia kata dah bersara, tapi dia masih lagi popular. Dan canggihnya Lee Chong Wei ni, kalau kamu semua rajin ikut perkembangan Lee Chong Wei ni, dia bukan sahaja bagus dari segi permainan dia, tapi di peringkat dunia, pemain-pemain dunia daripada negara China, Indonesia yang pernah main dengan dia pun semua cerita tentang kehebatan dia, perangai dia, sikap dia yang bagus. Dan Lee Chong Wei ni pun di Malaysia, kalau kita tengok dia bila dia kongsi di media sosial, dia selalu cakap benda yang baik-baik. Dia kongsi benda yang baik-baik. Dia selalu ajak supaya kita rakyat Malaysia ni tolong menolong, cakap yang baik-baik, jangan cakap benda yang bawa bergaduh. Ini sikap yang baik yang ada pada Lee Chong Wei yang patut kita contohi. Okey, kalau di dalam bidang hiburan, Ustaz nak tanya kepada Nasuha lah. Siapa agaknya dalam dunia hiburan Malaysia ni yang kamu rasa popular? Yang kamu rasa untuk kamu dia popular sangat? Nasuha? Ya, Ustaz. Okey. Siapa dia? Dalam dunia hiburan ni lah, dunia artis ni, artis, retis, penyanyi semua ni yang kamu rasa popular untuk diri kamu. Ke ramai? Ramai sangat ke? Ustaz nak seorang je. Kalau tak nak artis Malaysia, artis Korea ke Hindustan pun boleh. Nasuha? Tengah fikir ke apa? Okey, siapa ada nak jawab? Siapa ada nak tolong jawab? Mungkin dia dengar soalan Ustaz ni dah tak sabar-sabar nak jawab. Tak kisah pun dia tak ada salah betul soalan ni. Kita nak tahu yang popular je. Iris lah. Ustaz tengok Iris macam tak sabar nak jawab. Siapa Iris yang popular dalam dunia hiburan? Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza. Okey. Jadi Siti Nurhaliza ni dia daripada zaman ustaz sekolah menengah lagi. Sampai sekarang orang masih lagi sebut tentang dia kan sebagai artis. Okey. Okey, kalau di Malaysia, Qayyum, siapakah yang paling popular di Malaysia sekarang ni? Kalau ikut kamu lah. Qayyum? Misteri betul Qayyum ni. Senyap je. Okey. Kita sementara tunggu Qayyum respon, kita tanya Ikram lah. Ikram kat Malaysia siapa yang kamu rasa popular? Tak ada. Tak ada. Tak ada yang popular. Dahsyat betul ni. Dahsyat betul di Malaysia ni sampai tak ada yang popular kat Ikram kan. Okey. Tak apa, tak masalah sebab popular ni daripada kita lah. Kita rasa dia popular kat kita, kita akan sebut. Okey, jadi sekarang di kampung, kat kampung. Kalau dekat kampung, dekat katalah kampung atau taman kita, mesti ada orang yang kita rasa popular. Maksudnya kalau kita masuk kawasan kampung kita, masuk je kawasan taman kita, nampak orang tu, oh dia ni, kita kenal. Semua orang, boleh kata semua orang kenal dia. Itu popular. Kalau di SK Sungai Jernih, bukan SK Rokan ya. Kalau di SK Sungai Jernih pun sama juga. Sekolah kita kecil, tak ramai. Jadi hampir semua kita kenal. Tapi agak-agaknya siapa dia orang yang selalu menjadi perhatian kita. Itu popular. Ini semua adalah gambaran popular yang kita biasa kan. Jadi sekarang ni Ustaz nak cerita tentang individu yang mungkin kamu pun dah tahu dah. Kamu dah boleh teka kalau Ustaz cerita sirah, takkanlah orang lain kan. Tapi individu ini namanya tercatat dalam satu buku. Buku yang menjadi kontroversi. Bukan kontroversi sebab dia cerita yang bukan-bukan. Tapi sebab yang menulis buku ni seorang yang bukan Islam, Kristian agama dia. Dan orang ni pula dia tulis buku sejarah. Dia ni seorang yang pakar bidang sejarah, ahli ilmuwan yang terkenal. Dia tulis buku yang bertajuk The 100, A Ranking of the Most Influential Persons in History.
100 tokoh, 100 orang yang mana dia dalam bentuk ranking, dalam bentuk 100 tokoh yang paling berpengaruh, 100 manusia paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Ni buku dia. Dia bukan saja himpun 100 orang, dia cari 100 orang daripada mula-mula sejarah tertulis sampai kepada saat dia tulis buku tu. Dia bukan cari 100 orang yang paling pengaruh. Dia bukan saja cari, tapi daripada 100 tu dia tolong susun pula. Daripada 100 orang paling berpengaruh kat dunia ni, dia susun siapa nombor 1. Jadi bayangkan buku ni, dia seolah nak mewakili dunia, tolong cerita pasal manusia paling berpengaruh, kemudian dia tolong jadi hakim pula, dia tolong susun mengikut kaedah. Dia ni seorang ahli, kita kata macam ni lah, pakar dalam bidang akademik, dia dah profesor dalam bidang sejarah ni. Jadi dia tulis ni dengan penuh disiplin, dia bukan main-main, dia ada syarat dia. Orang ni kenapa kat atas, orang ni kenapa kat bawah, mesti ada syarat. Dan akhirnya dia telah meletakkan di buku dia, kalau kamu tengok pada paparan di skrin, dalam buku ni ada banyak nama. Ada Isaac Newton, ini antara orang yang bertanggungjawab besar dalam bidang sains kepada manusia. Ada Jesus Christ, ada Buddha, ada macam-macam nama bawah ni, semua nama-nama besar kat dunia. Tiba-tiba yang nombor 1 ni namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku ni telah dicetak beberapa kali daripada tahun 70-an. Dicetak beberapa kali dan dia sebut pada permulaan bab ni, bila dia cerita, ni muka orang yang tulis buku tu. Michael H. Hart sebut, my choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others. Dia kata pilihan saya meletakkan Nabi Muhammad ni untuk mengungguli, untuk duduk dalam senarai paling berpengaruh di dunia, boleh mengejutkan ramai pembaca dan mungkin orang pertikaikan. Memanglah orang akan pertikai sebab dia Kristian, tiba-tiba dia boleh letak Nabi Muhammad, Nabi orang Islam, duduk ranking nombor 1. Tapi dia jawab apa? But he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level. Dia kata Habib nak buat macam mana? Sebab kalau ikut kaedah dia, bila dia nak susun ni, Nabi Muhammad ni lah satu-satunya manusia yang berjaya sungguh-sungguh dalam bidang agama, dalam dakwah Nabi. Sampai sekarang, Nabi telah pun meninggal dunia, Islam tersebar. Nabi telah pun meninggal dunia, semua ajaran Nabi diikuti. Nabi telah pun meninggal dunia, orang tak berhenti menulis buku kitab tentang Nabi. Nabi dah meninggal dunia, orang kaji, orang hafal cerita-cerita tentang Nabi. Nabi dah meninggal dunia, isi kandungan ajaran Nabi sampai sekarang orang jaga. Dan di peringkat secular level, maknanya di peringkat dunia, bagaimana Nabi dalam masa tidak sampai 10 tahun, Nabi pergi ke Madinah, Nabi berjaya membina negara Islam Madinah, menyebabkan kerajaan besar dunia waktu tu, kerajaan Rom dan Farsi juga iktiraf negara Islam Madinah. Benda yang tamadun lain buat dalam masa yang cukup lama, beratus tahun, Nabi buat dalam masa tidak sampai 10 tahun. Jadi bayangkan, semua fakta ni bila dihimpunkan, maka Nabi Muhammad duduk ranking pertama dalam sejarah dunia. Orang paling berpengaruh di dunia. Okey, jadi insan paling popular di muka bumi, jawapannya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Ustaz ada satu permintaan sekarang. Ustaz nak semua on mikrofon. Okey, dan semua sebut ikut dengan Ustaz, ramai-ramai, sama-sama. Kita nak dapat pahala menyebut tentang Nabi kita. Jadi Ustaz harap sangat-sangat semua on mikrofon. Okey, buka mikrofon semua, on mikrofon, dan kita akan sebut sama-sama dengan Ustaz nama Nabi ni. Kita akan sebut nama keturunan Nabi ni sama-sama. Okey, baca bersama dengan Ustaz semua. Mana yang tak on mikrofon, tolong on mikrofon. Kamera tak buka tak apa. Okey, sama-sama Habibuna al-Mustafa Nabi Muhammad. Habibuna al-Mustafa Nabi Muhammad. Okey. Bila Ustaz keluar je perkataan tu, kita baca terus. Tak payah tunggu Ustaz baca, kita baca sekali sama-sama. Bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Harith bin Abd Manaf bin Qais bin Kilab bin Murrah bin Ab bin Lu'ay
bin bin Walid Talib bin bin Fihr bin Malik bin Nadar bin bin Sinan bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin bin Kilab bin Ma'ad bin Adnan. Okey, boleh tutup mikrofon. Okey. Jadi yang kita baca sama-sama tadi siapa dia? Kita telah pun membaca nama Nabi yang kita kasihi beserta nama ayah Nabi, datuk Nabi, moyang Nabi, atas lagi daripada moyang Nabi. Segala keturunan Nabi ni kita baca sampai kepada Adnan. Moyang Nabi ni. Dan selepas Adnan, ada lagi tak nama moyang Nabi? Ada, banyak lagi tapi tak disebut sebab sampai setakat nama ni disepakati. Maknanya ahli sejarah mereka tak ada perselisihan pandangan tentang nama-nama ni. Cuma beberapa nama selepas tu yang Ustaz buat titik-titik-titik ni biasanya tak ditulis namanya sebab ada takut tersilap susunan. Jadi terus sebut penghujungnya nanti keturunan ni bin siapa? Bin Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Jadi Nabi ni keturunan kepada Nabi Ismail, anak kepada Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Okey, jadi inilah biodata ataupun maklumat tentang diri Nabi yang kita kasihi. Okey, jadi kalau kamu tengok dalam jadual ni, gambar kat kamu ni, okey. Ayah Nabi namanya Abdullah, ibu Nabi nama Aminah. Ini yang kita baca tadi. Kamu baca Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, semua ni dekat sebelah sini. Habis yang ni apa? Rupa-rupanya ibu Nabi ni Aminah binti Wahab binti bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Rupanya ibu Nabi dan ayah Nabi ni mereka bertemu nasab keluarga dia. Maknanya keturunan keluarga dia, moyang kepada moyang ayah Nabi dan moyang kepada moyang ibu Nabi ni orang yang sama. Maknanya dalam satu keluarga besar yang sama rupanya ibu Nabi dan ayah Nabi. Okey. Jadi sekarang ni kita pergi kepada kita nak selawat sama-sama. Ustaz nak semua tak payah on mikrofon pun tak apa. Tapi Ustaz harap sangat-sangat. Terima kasih Ikram istiqamah buka kamera daripada tadi. Ustaz harap yang lain-lain pun boleh cuba untuk on kamera kalau mampu. Supaya Ustaz boleh tahu yang anak murid Ustaz ni sedang mendengar dan juga sedang ikut apa yang Ustaz suruh ni. Kita selawat sama-sama. Tak banyak, 3 kali sahaja. Mudah-mudahan dengan selawat ini Allah sayang kita, kita dapat pahala dan kita dapat jadikan diri kita ni umat yang Nabi suka sebab rajin selawat. Okay, sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Tak banyak pun 3 kali je. Tapi sekurang-kurangnya kita dapatlah pahala membaca selawat ini. Okey. Ini lagu Ustaz nak nyanyi tapi takut masa kita nanti tak cukup. Jadi Ustaz skip lagu ni. Kita pergi terus pada keturunan Nabi. Okey. Ikram boleh bacakan tak? Boleh. Okey, Ikram baca. Keturunan yang mulia. Aku adalah berkat doa ayahandaku Ibrahim dan kabar gembira dari Isa dan ibuku telah melihat dalam mimpi. Sesungguhnya cahaya telah terpancar keluar darinya sehingga menerangi istana-istana Syam. Riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim. Okey, bagus Ikram atas bacaan yang jelas. Okey, jadi Nabi sebut dalam hadis, Nabi ni adalah berkat doa ayahanda Nabi. Siapa ayahanda Nabi ni? Bukan Abdullah ni. Nabi nak merujuk pada keturunan. Bila sebut Nabi sebut ayahanda tu maknanya Nabi nak sebut keturunan Nabi ni, iaitu daripada keturunan Nabi Ibrahim. Dan Nabi juga disebut tentang diri Nabi ni, disebut dalam disebut oleh Nabi Isa tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ketika ibunya mengandungkan Nabi, ibu Nabi bermimpi bahawa ada cahaya yang terpancar keluar daripada diri ibu tadi menerangi ke istana-istana Rom dan Farsi di tanah Syam. Tanah Syam kat mana? Di Lebanon, di Palestin, di Jordan. Okey,
Jangan. Molek tengah ni. Tak apa, duduk dengan kakak dulu. Okey. Jadi ini yang diceritakan oleh Nabi tentang diri Nabi. Okey, yang kita nak ingat sekarang ni, fakta ni kena ingat betul-betul sebab soalan nanti kalau tanya, dia tak tanya yang atas yang Ikram baca tadi. Biasanya soalan akan tanya maklumat yang ni. Sekarang ni yang kita pasti betul-betul yang tidak ada sebarang perubahan dalam sejarah, Nabi lahir pada hari Isnin. Tu confirm. Nabi lahir hari Isnin. Jadi kamu kena ingatlah kelahiran Nabi hari Isnin. Bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal tahun gajah. Sekejap ya. Nampaknya anak ustaz dia ni. Dia suruh ustaz pasang iklan sekejap ni. Okey, sekejap. Bagi ustaz masa sekejap. Okey, sementara tu tengok pada skrin sekejap. Ya Allah, adik kakak ni. Okey, minta maaf. Nampaknya iklan tu sangat dahsyat sampai ustaz pun terpaksa berhenti. Okey, jadi kita teruskan. Okey, baginda dilahirkan pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun gajah di rumah Abu Talib dalam perkampungan Bani Hashim. Okey. Ada cerita tentang tahun gajah ni, kisah tahun gajah ni dia berkaitan dengan peristiwa tentera bergajah daripada Yaman datang ke Mekah. Kenapa pula Abrahah daripada Yaman nak bawa tentera bergajah? Sebab dia sakit hati tengok Kaabah. Kenapa dia sakit hati tengok Kaabah? Sebab Yaman ni dia negeri yang terletak, kalau kamu tengok peta, dia duduk dekat pinggir laut. Dia negeri yang jadi pelabuhan, tempat kapal singgah. Tapi orang datang Yaman, orang bukan nak duduk lama, orang sanggup pergi ke Mekah. Orang nak pergi sampai ke Mekah, orang nak kita kata orang nak beribadah di kota Mekah sebab ada Kaabah kat sana. Sejak daripada zaman Nabi dulu lagi orang dah buat macam tu. Jadi orang Yaman dia tak dapat untung apa-apa, hanya orang datang singgah lalu kat tempat dia je. Jadi Abrahah ni, Raja Yaman, dia sakit hati. Dia geram sangat, kenapalah orang pergi ke Mekah. Oh, mungkin sebab ada Kaabah. Jadi Abrahah pun binalah satu Kaabah, Kaabah yang lain. Yang dia rasa kalau dia bina ni mesti orang datang ni. Tapi orang tak datang juga sebab orang datang bukan sebab Kaabah yang di Yaman, orang datang sebab Kaabah yang di Mekah. Jadi dia rasa senang je nak bagi masalah selesai, kita hancurkan je Kaabah yang ada di Mekah tu. Maka disiapkan tentera bergajah. Kenapa tentera bergajah? Sebab gajah ni bukan binatang padang pasir. Mana ada dekat kawasan Tanah Arab binatang ni. Habis kat Yaman mana dapat gajah? Boleh jadi diambil daripada negara India. Diambil gajah tu, dibawa merentas lautan, naik kapal laut. Daripada Yaman dibawa pergi ke Tanah Arab. Sebab apa? Sebab gajah ni dia bukan macam lembu. Lembu langgar dinding. Sekejap ya. Okey, saya minta maaf. Okey. Jadi dia siapkan pasukan tentera bergajah nak serang kota Mekah sebab binatang tu sesuai menghancurkan bangunan. Kalau lembu, kalau kambing, kalau unta langgar bangunan, pecah kepala binatang tu. Tapi kalau gajah langgar rumah-rumah, binaan-binaan Tanah Arab ni, binatang gajah ini mampu menghancurkan bangunan. Jadi sebab tu pakai gajah. Sebab tu disebabkan orang Arab
tak pernah tengok gajah ataupun maknanya binatang ni jarang dijumpai di tempat dia, kena pergi ke tempat lain yang jauh baru jumpa gajah, maka dinamakanlah tahun tersebut sebagai tahun gajah. Sempena peristiwa serangan gajah yang dipimpin Abrahah ke Kaabah. Okey, Ustaz nak tanya kepada Amirul, berjaya tak gajah tu hancurkan Kaabah? Tak. Ya kan, gajah tu tak berjaya hancurkan Kaabah. Apa yang berlaku? Akhirnya Allah hantar burung-burung, akhirnya gajah tu pun ditimpa dengan batu-batu yang panas sehingga mati semuanya. Macam-macam lah huraian ulama tentang peristiwa tersebut. Yang penting tentera Abrahah gagal, Abrahah pun mati. Okey, ini antara nama-nama pakcik sebelah ayah Nabi. Maksudnya ayah Nabi Abdullah, adik-beradiknya ada ramai, 10 lelaki. Termasuk dia. Anak kepada Abdul Muttalib ada 10 lelaki, 6 perempuan. 10 lelaki ni selain daripada Abdullah ayah Nabi, inilah nama-namanya. Nama-nama pakcik Nabi ni ada Al-Muqawwim atau Al-Miqwam, ada Al-Ghazidak, ada Abu Lahab. Ingat Abu Lahab pakcik Nabi, Abu Talib pakcik Nabi, tapi Abu Sufyan bukan pakcik Nabi. Ingat, Abu Sufyan bukan pakcik Nabi. Abu Jahal bukan pakcik Nabi. Jangan salah pula. Abu Jahal, Abu Sufyan bukan pakcik Nabi. Yang pakcik Nabi yang ada Abu ni biasanya yang kita panggil Abu Talib dan juga Abu Lahab. Selain daripada tu Hamzah, Al-Abbas, tu semua adalah nama-nama pakcik Nabi. Banyak kan nama-nama kat situ. Jadi kamu boleh tengok. Okey. Seterusnya, nasyid ni kita skip. Kita pergi kepada diri Nabi. Okey. Macam mana keadaan Nabi ni? Nabi dilahirkan yatim. Maksudnya keluar-keluar je daripada perut mak Nabi, Nabi telah pun tiada ayah. Bila ayah Nabi meninggal? Ayah Nabi meninggal semasa 2 bulan dalam kandungan. Maksud 2 bulan Nabi dalam kandungan, maknya ayah Nabi meninggal. Kenapa ayah Nabi meninggal? Jatuh sakit masa pergi berdagang. Ayah Nabi ni peniaga. Dalam adik-beradik ayah Nabi ni ada beberapa orang memang terkenal sebagai peniaga. Mereka memang bekerja sebagai peniaga. Bukan meniaga dekat dalam kawasan Mekah, dia berdagang. Dia businessman besar, membawa perdagangan dia, bawa haiwan, merentas masa berbulan-bulan, pergi berdagang ke luar negara. Banyak tempat pergi. Bukan setakat jarak yang dekat-dekat, yang jauh-jauh semua pergi. Sebab bawa hasil dagangan daripada kota Mekah, pergi ke negara yang ada musim sejuk. Pergi negara yang ada musim panas, macam Yaman. Kalau musim sejuk di Syam. Contoh di Jordan, Syria, Lebanon, Palestin. Itu semua negara musim sejuk. Kalau pergi kat negara seberang laut, pergi ke Habsyah, ke benua Afrika, ataupun pergi ke arah Oman, pergi ke arah Kuwait. Ada pulau. Jadi tu semua tu jalan-jalan perdagangan zaman dulu. Jadi ayah Nabi peniaga, dia pergi berdagang. Dalam perjalanan nak pergi ke Syam, maknanya Mekah, Madinah, kemudian atas tu pergi ke arah Jordan, Syria. Dia meninggal sewaktu dalam misi perdagangan ni. Jadi macam mana keadaan dia? Dia bila meninggal, dia dikebumikan di Madinah. Madinah yang paling dekat sebelum sampai Mekah. Kenapa kat Madinah? Rupa-rupanya di Madinah ada keluarga Nabi. Ada keluarga ayah Nabi. Iaitu pakcik sebelah ibu ayah Nabi. Maknanya kita tengok nenek Nabi daripada sebelah ayahnya, neneknya. Ada neneknya. Nenek ni ada bukan kita panggil datuk saudara Nabi, ada di sana, iaitu Bani Adi bin An-Najjar. Jadi inilah tempat dia ayah Nabi dikebumikan. Okey, Nabi dilahirkan yatim. Kita tengok ibu Nabi pula meninggal sewaktu Nabi berusia 6 tahun. Masa tu meninggal kat mana? Meninggal di Abwa. Macam mana boleh meninggal kat Abwa? Masa tu diceritakan Nabi pun ikut sekali. Aminah bawa Nabi untuk pergi ziarah keluarga ayah Nabi di Madinah yang kita cerita tadi. Dah lepas ziarah keluarga ayah Nabi, ziarah kubur ayah Nabi pula. Dalam balik daripada situ, dalam perjalanan pulang, jatuh sakit dan meninggal dunia di Abwa. Abwa ni satu tempat yang terletak antara Mekah dan Madinah. Okay. Jadi akhirnya pada usia 6 tahun, kalau kamu ada adik yang tadika, adik-adik yang pasti, yang prasekolah, masa umur tu, Nabi telah pun tiada mak dan ayah. Dua-dua dah tak ada. Yatim piatu. Jadi Nabi dilahirkan yatim. Kemudian umur 8 tahun. Nabi sewaktu umur 6 tahun. Nabi dijaga oleh datuk Nabi. Sehinggalah umur Nabi 8 tahun.
Masa 8 tahun apa jadi? Datuk Nabi meninggal dunia. Datuk Nabi dah tua dah. Jadi sebelum dia meninggal, dia sempat memberi wasiat supaya Nabi dijaga pakcik Nabi yang bernama Abu Talib. Jadi Abu Talib lah yang menjaga Nabi. Jadi Nabi sejak kecil, perwatakan Nabi ni walaupun dia masih kanak-kanak, dia sangat hebat. Nabi ni seorang kanak-kanak yang walaupun mak ayah tak ada masa kecil, walaupun waktu dia umur 6 tahun ke 8 tahun datuk dia jaga Nabi, tapi perwatakan Nabi, peribadi Nabi ni walaupun dia kanak-kanak, sangat berdisiplin, sangat berakhlak mulia. Okey. Siapakah nama makcik Nabi? Ni sebagai perkenalan. Ni antara nama-nama makcik Nabi. Ummu Al-Hakim, Barrah, Atikah, Safiyah, Arwah, Umaymah. Ni antara nama makcik Nabi sebelah ayah Nabi. Okey. Nabi dibesarkan, okey, ini akan ada dalam soalan. Sama ada kuis ataupun dalam UPKK pun, ini antara yang pernah ditanya tentang pengasuh Nabi, tentang ibu susuan Nabi. Maaf. Okey. Pengasuh Nabi yang terawal siapa dia? Maksudnya yang terawal ni kita kira yang mula-mula tolong jaga Nabi, Nabi lahir. Yang mula-mula tolong jaga Nabi ialah Ummu Aiman. Ummu Aiman ni adalah hamba pada ayah Nabi. Bila ayah Nabi meninggal, sebab dia hamba ni harta kepada tuan dia, pada keluarga tuan dia, maka dia masih lagi duduk di rumah ataupun di bawah jagaan keluarga Nabi. Jadi dia bertugas di rumah Nabi. Jadi dialah yang mengasuh Nabi, yang menjaga Nabi. Bila Nabi dah besar, akhirnya Nabi sebagai tuan dia, Nabi membebaskan dia, merdekakan dia, dan dia dikahwinkan pula dengan anak angkat Nabi yang bernama Zaid bin Harithah. Dapat pula anak dia bernama Usamah bin Zaid. Siapa anak dia ni? Kita kena tahu. Kamu ada peluang, ada rezeki. Selepas ni kalau ada masa, cuba siasat siapa Usamah bin Zaid. Seorang anak muda yang waktu Nabi meninggal, beberapa bulan sebelum Nabi meninggal, Nabi telah melantik anak muda yang bernama Usamah bin Zaid ini menjadi seorang panglima tentera terbesar dalam sejarah Islam. Bukan calon-calon orang, umur masih muda lagi, awal 20-an, tapi Nabi pilih dia jadi panglima tentera terbesar dalam sejarah Islam. Di bawah dia, yang dia jadi ketua kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar, sampai tahap macam tu. Jadi kalau ada masa kamu boleh tengok kenapa Usamah bin Zaid ni dipilih. Ibu susuan Nabi yang pertama pula, yang pertama ni maksudnya yang mula-mula susukan Nabi selain daripada ibu Nabi. Apa cakap macam tu? Okey. Jadi kita sambung. Ibu susuan Nabi yang pertama adalah Suwaibah. Suwaibah ni siapa? Suwaibah ni hamba kepada pakcik Nabi. Hamba pakcik Nabi yang bernama Abu Lahab. Okey. Sekejap ya. Okey, tak apa. Yang mana yang masalah lain tu tak apa. Yang penting kita usaha untuk masuk kelas. Ustaz ucap terima kasih pada semua yang masuk kelas. Ustaz pun bukan masalah lain sangkut-sangkut ni. Anak Ustaz yang sangkut menyangkut kat Ustaz sekarang ni. Harap tak mengganggu kamu semua. Okey. Jadi sekarang ni ibu susuan Nabi yang pertama ni, maksud pertama adalah yang mula-mula. Yang mula-mula susukan Nabi, Suwaibah. Kenapa pula Suwaibah ni tiba-tiba nak susukan Nabi pula? Sebab ada kisah dia. Bila pakcik Nabi ni, Abu Lahab, dia ni sayang dengan adik dia Abdullah. Jadi bila dia tahu anak kepada Abdullah, adik dia yang dah meninggal tu bakal lahir, dia pesan dekat hamba dia, pergi tengok. Sebab dah lahir nanti beritahu dia. Jadi dia ni bila dapat saja kabar berita daripada hamba dia, datang beritahu, tuan, anak Abdullah telah selamat dilahirkan. Dia kata macam tu. Jadi punyalah dia seronok sampai dia merdekakan terus Suwaibah ni. Ingat ya, merdekakan Suwaibah ni ibarat macam, Ustaz bagi contoh di zaman sekarang ni. Contohlah kalau tiba-tiba Iris dia gembira sangat. Dia gembira. Adik minta kakak bukakan. Okey.
Tak apalah. Tak apa. Tu je yang ada. Okay, nampaknya Ustaz pun kena laju-laju kan ni. Ada macam-macam gangguan dan juga Ustaznya bateri pun ni charging tak masuk. Tak apa, Ustaz lajukan slide ni. InsyaAllah slide ni nanti Ustaz akan kongsikan e-book dia dalam grup Telegram kita. Nanti kamu boleh baca slide ni sekali. Okay, 4 tahun terawal dalam hidup baginda adalah di kawasan Bani Sa'ad bin Bakar. Inilah mula-mula secara rasmi Nabi dihantar di pengasuh yang pertama dan ibu susu pertama Nabi. Bukan pertama, maksudnya kalau keluar soalan tanya siapakah nama pengasuh Nabi ataupun siapakah nama ibu susuan Nabi. Kalau soalan tanya ibu susuan, inilah jawapannya, Halimatus Sa'diyah. Ini maksudnya. Maksud soalan tu bila tanya ibu susuan, Halimatus Sa'diyah. Okey. Okey, yang seterusnya dibesarkan di Bani Sa'ad ni, okey, kat kampung ni. Ni cara orang zaman dulu. Cara orang zaman Nabi, anak-anak kecil ni, kenapa dia kena hantar keluar? Kalau kamu nak tahu Bani Sa'ad ni, kedudukan tempat dia lebih kurang 80 km daripada Mekah. Jauh. Zaman dulu naik unta, naik kuda. Kita kalau naik kereta 80 km ni pun kita ambil masa 1 jam. Lebih kurang 1 jam. Jadi, kenapa nak hantar anak jauh-jauh? Antara sebab dia ada kat dalam tu. Sebab kalau di bandar, semua orang sibuk. Bandar Mekah ni jadi bandar tumpuan orang. Orang daripada tempat sejuk, negara panas datang. Kadang-kadang penyakit banyak tersebar. Anak-anak kecil ni bila baru lahir, banyak yang boleh jatuh sakit sebab pertahanan badan tak kuat. Jadi cara zaman dulu, cara dia melindungi anak-anak dia, dia hantar anak-anak ni di awal usia, masa kecil-kecil baby ni, hantar pergi duduk di kawasan kampung-kampung yang udaranya bersih, yang tak ada orang luar datang, yang kawasannya selamat. Jadi sambil boleh duduk di kawasan kampung, Nabi membesar dalam suasana kampung, menunggang kuda, buat aktiviti-aktiviti lasak. Jadi inilah tujuan-tujuan mereka hantar anak-anak orang Mekah ni, dihantar jadi budaya pergi ke perkampungan. Okey. Okey, yang seterusnya. Ini nama isteri-isteri Nabi. Isteri Nabi yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Adik, jangan kacau adik lah. Janganlah kacau adik macam ni. Okey. Okey, tak apa. Ustaz, yang slide ni nanti Ustaz terpaksa berhenti setakat ni. Okey, Ustaz nak bagi kamu link untuk quiz kita sebelum Ustaz berhenti sekarang. Ustaz nak bagi link ataupun Ustaz nak startkan live game terus bersama dengan kamu. Sekejap ya. Ustaz sharekan terus. Okey, tak apa. Ustaz mungkin tak dapat nak buat live ni. Ustaz akan bagi link. Nanti Ustaz nak kamu semua screenshot markah kamu. Ustaz akan bagi 2 benda lah supaya tidak menzalimi kamu semua. Ustaz akan bagi yang pertama e-book. Kita punya slide ni Ustaz jadikan dalam bentuk digital. Kamu boleh klik baca dalam telefon ataupun dalam gadget kamu kejap lagi. Lepas dah baca, dah tengok slide tu betul-betul, kamu boleh klik link quizzes yang Ustaz bagi. Kamu boleh cuba jawab. Dah jawab, screenshot markah tertinggi yang kamu rasa kamu dah puas hati. Screenshot markah tu hantar dalam grup Telegram tu juga. Okay. So tu sajalah. Daripada Ustaz hari ni, Ustaz minta maaf banyak sangat gangguan kelas kita hari ni. Ustaz pun tak mampu nak kawal dah. Sebabnya Ustaz nak kongsi yang paling penting di awal-awal tadi Ustaz dah sebut dah kan. Suasana baru peperiksaan UPKK ni, dia sekarang bukan ujian bertulis, dia melibatkan kefahaman. Okey, jadi itu sahaja.
Dia angkat tangan dia.